Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bab 1. Langkah keselamatan di dalam makmal bagi subtopik 1.3 iaitu pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal ataupun memadamkan kebakaran. Terdapat 4 jenis alat pemadam kebakaran yang biasa digunakan. Alat pemadam kebakaran dikelaskan berdasarkan medium pemadam kebakaran. Okey, ini adalah 4 jenis alat pemadam kebakaran. Yang pertama jenis air. Biasanya warna labelnya adalah merah. Kegunaannya adalah untuk memadamkan kebakaran melibatkan bahan seperti kain, kertas, kayu iaitu pepejal. Yang kedua adalah buih ataupun dilabelkan pada alat pemadam itu sebagai foam. Warna labelnya adalah warna krim. Untuk memadam kebakaran melibatkan bahan pepejal seperti kayu dan kertas serta jenis cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan gas asli. Yang ketiga adalah berbentuk karbon dioksida. Warna labelnya adalah warna hitam. Untuk memadam kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan juga wap. Dan yang keempat adalah serbuk kering. Warna labelnya adalah biru untuk memadam semua jenis kebakaran. Okey, secara umumnya adalah warna biru. Okey, jenis kebakaran dan jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan. Okey, kelas A yang melibatkan pepejal kecuali logam seperti kayu, kertas, kain dan sebarang bahan mudah terbakar. Kita boleh gunakan alat pemadam kebakaran daripada jenis air, buih ataupun serbuk kering. Jenis B. Kebakaran melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat, varnish dan lain-lain. Alat pemadam kebakaran yang boleh digunakan adalah seperti buih, serbuk kering dan juga karbon dioksida. Untuk kelas C, kebakaran melibatkan gas seperti gas LPG, LNG, oksigen dan lain-lain. Alat pemadam kebakaran yang sesuai adalah serbuk kering ataupun karbon dioksida. Bagi kelas D, kebakaran melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Kita boleh gunakan serbuk kering. Untuk kelas E, kebakaran melibatkan peralatan elektrik. Kita kena gunakan serbuk kering ataupun karbon dioksida. Bagi kelas F, kebakaran melibatkan lemak dan minyak masak. Minyak masak di dapur lah biasanya. Kita boleh gunakan serbuk kering dan juga karbon dioksida. Ada juga alat pemadam api A, B, C. Di pemadam kebakaran itu dilabelkan sebagai A, B, C powder. Ini banyak terdapat di sekolah kita. Boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran disebabkan logam dan gas yang tidak memungkinkan ledakan. Tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan. Tidak mencemarkan tanah. Mudah diselenggara. Hanya perlu diselenggara 1 kali setahun. Kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama justru menghalang api daripada merebak semula. Ini adalah selimut kebakaran. Diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca. Mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Memadam api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Okay, kita macam selimut. Bila terkena api pada badan, kita boleh gunakan selimut kebakaran ini dan selimut pada bahagian yang terdapatnya api. Kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Kaedah yang pertama adalah tanggalkan pin. Okay, ada bentuk bulat pada pin itu. Okey, bentuk bulat. Okey, di sini ni perlu ditanggalkan terlebih dahulu. Pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Jangan kamu condongkan dia, tegakkan dia. Yang kedua, halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal
api. Halakan kepada api. Pastikan anda berada pada jarak 2 ke 2.5 meter dari api. Jangan terlalu dekat dan jangan pula terlalu jauh. Dan langkah yang ketiga, tekan pemicik atas alat pemadam. Dan yang keempat, ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi sehingga semua api dipadamkan. Senarai semak ringkas panduan keselamatan kebakaran. Memasang alat pengesan asap. Alat pengesan asap boleh dipasang sekiranya terdapat asap, dia akan berbunyi. Yang kedua, pastikan ada pelan kecemasan dan laluan kecemasan dari setiap bilik dan semua penghuni tahu serta telah berlatih menggunakannya. Yang ketiga, gunakan mentol yang sepadan dengan wat lampu. Seterusnya, perkakasan elektrik yang menghasilkan haba diletakkan sekurang-kurangnya 1 meter dari tirai, perabot dan apa-apa peralatan yang mudah terbakar. Elakkan mengecas peralatan elektronik di atas katil atau tanpa pengawasan. Periksa pendawaian elektrik dari masa ke masa untuk mengenal pasti dan mengatasi kerosakan atau kebakaran akibat litar pintas. Elakkan membuat penyambungan atau membebankan litar elektrik. Letakkan mancis dan pemetik api di tempat yang tinggi supaya tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Bekas-bekas yang mengandungi cecair mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat yang jauh dan selamat daripada punca api dan kanak-kanak. Anda disyorkan meletakkan satu unit alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering ataupun ABC di rumah. Okey, dan ini adalah alat pemadam kebakaran. Di alat pemadam kebakaran itu terdapatnya yang pertama kita ada meter tekanan. Biasanya kena pastikan dia berada pada warna hijau. Maksudnya masih boleh digunakan. Dan untuk penyelenggaraan daripada Jabatan Bomba, kita akan dapat satu tarikh luput. Dan pastikan tidak melepasi tarikh luput untuk mana-mana alat pemadam kebakaran. Selesai untuk subtopik 1.3, boleh cuba praktis formatis 1.3 pada muka surat 14. Sekian, terima kasih.